Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 12 Jumadal Akhirah 45 bersamaan dengan 25/12/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, sudah masuk kita ke juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 256 dan 257. Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita tentang Islam ini agama anutan, bukan agama paksaan. Orang yakin dengan Islam, dia terima dasar-dasar tauhid, dasar ibadat, dasar syariat Islam, maka dia masuk Islam. Kalau dia tak mau terima, kita tak boleh nak paksa dia. Ambil pistol tok atas kepala, mu tak mengucap, aku tembak. Tak. Kalau dipaksa orang tak anut, mungkin dia pura-pura Islam sebab takut kepada tembak. Kena tembak dia tak mati, baik aku pura-pura masuk Islam. Kerana itu para jemaah sekalian, munafik atau munafiqin tidak muncul di Mekah, dia muncul di Madinah setelah Islam berkuasa. Pura-pura nak ambil kesempatan, kata orang talam dua muka, gapo lagi bahasa jenis hak dua lagi, talam dua muka lah, terawung dua lubang, tu dipanggil munafik. Dia nak kau belaka dengan orang kafir Yahudi pun dia pergi, dengan orang Islam pun dia mari, tapi hatinya tidak ada iman kepada Allah Azza wa Jalla, wal iyazubillah. Maka itu yang kita bimbang, yang kita takut. Iman kita ni mantap ke tidak? Maka iman kita mesti kita gilap sentiasa. Jangan ada sifat munafik dalam hati kita. Sentiasalah kita baca doa yang diajar, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Jadi agama Islam ini sangat jelas. Allah kata jelas. Bagi orang yang belajar, orang ikut, jelas. Kemudian ayat yang kedua kita akan bincang, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi wali. Wali sini dengan makna pengawal, penolong, pemimpin kepada orang beriman. Adapun orang bukan beriman, wali dia taut. Siapa taut? Tengok dalam tafsir nanti, insya-Allah. Baik, mari kita baca ayat. Ayat ni dua saja, pendek, kita baca semua sekali, insya-Allah. Kemudian baru kita pergi kepada huraiannya biiznillahi azza wa jalla. Ayat 256 257 bagi jemaah yang ada pimpinan Jawi, muka surat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Balik kepada tafsir. La ikraha fid din. La ikraha fid din artinya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Apa dia boleh paksa? Allah Ta'ala tak paksa, tiba-tiba kita nak paksa, tidak boleh kita paksa. Tengok nota di bawah kata apa. Salah satu daripada asas agama Islam ialah tidak ada sesuatu paksaan. Yang perlu ialah memberikan penerangan dan dakwah Islam kepada orang ramai dengan cara yang baik dan bijaksana serta dengan contoh-contoh amalan yang baik menurut ajaran Islam yang sebenar. Ada juga orang tempel kepada Islam ini ajaran yang tak sebenar. Dia kata Islam, sebenarnya ajaran itu bukan daripada Islam, dia hanyalah satu tempelan ditempel kepada Islam, maka orang kata ini Islam. Itu berbeza sangat. Adapun peperangan atau jihad hanyalah didasarkan untuk mempertahankan kebenaran dan perkembangan agama Islam jika ia diancam atau dinodai oleh penceroboh-penceroboh yang anaya dan durjana. Jadi kalau orang mari kacau kita, maka jihadlah jalan terbaik untuk mempertahankan Islam. Maknanya tidak ada paksaan dalam agama. Paksa apa orang? Tak boleh paksa. Kita tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini sebelumnya ayat kursi yang kita dah baca semalam dengan kelebihannya, dengan huraian ringkasnya yang menunjukkan kepada tauhid wahdaniyah, keesaan Allah, wa azamatil khaliq, keagungan pencipta, dan tanwih juga Allah Ta'ala nyatakan kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak baik yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti Tuhan lemah, Tuhan mengantuk, Tuhan tidur. Itu kata-kata buruk, maka Allah Ta'ala nafi semua itu. Allah yang berkuasa penuh ke atas alam ini, semua kita adalah milik Allah. Jangan siapa-siapa mencari lain daripada Islam sebagai agama. Kana zalika min sya'nihi. Maka dengan orang yang berfikir tentang Islam, akal dia akan mencari-cari manakah yang benar, manakah jalan yang lurus. Maka Allah nyatakan kepada kita, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nyata yang benar dengan yang salah, telah nyata hidayah dan petunjuk daripada penyelewengan dan juga kekacauan, nyata. Maka bila ada penjelasan sudah nyata, tinggal lagi kepada orang yang punya akal yang waras iaitulah menerima Islam dengan hati yang terbuka, dengan dada yang lapang, dengan perasaan yang tenang, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau orang paksa masuk agama, kita mengatakan itu bukan ajaran Islam. Lianna al-Islam dinul fitrah. Al-Islam, tulis dinul fitrah, maknanya agama semula jadi sifat manusia ni dia mengaku ada Allah.
Dia mengaku ada Allah. Jadi tak perlu kita paksa dia. Kenapa kita nak paksa dia? Kenapa kita nak apa ni? Nak tarik dia dengan kekerasan? Tidak. Itu dia panggil munasabah. Baiklah. Bismillah. Allahu Akbar. Itulah maknanya tidak ada paksaan dalam agama. Mari kita tambung tafsir ayat. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Oleh itu, sesiapa yang tidak percaya akan taghut, gapo dia gak taghut ni, jak budak lagi kita dengar taghut. Tanda ni tuan-tuan, taghut. Ayat ini kata syaitan, berhala dan apa saja sembahan lain daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia nama dia taghut. Taghut. Siapa dia kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada simpulan tali agama yang kukuh, lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Sabab nuzul, tulis ni pelajar. Sabab nuzul maknanya sebab turun ayat ini. Apa sebab turun ayat ini? An Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kanatil mar'atu min nisa'il ansar takunu miqlatan. Ada wanita Islam, wanita Ansar, orang Ansar ni orang Madinah. Miqlatan ay qalilul walad, anak tak ramai, tak subur dia. Orang lain anak jujur, dia anak ceneh seorang, dua orang gitu ya. Orang Arab tu tak suka anak sikit. Orang moden, orang yang terpengaruh dengan budaya barat, budaya sekular, hak ni hak anak sikit. Fataj'al ala nafsiha in asha waladan, dia pun bernazar. Kita kata bernazar lah tu. Dia kata kalau anak aku hak beranak ni hidup, antuhawwidahu, dia nak pergi hantar sekolah Yahudi, nak suruh jadi Yahudi. Falamma ujilatin nadir, maknanya cerita nazar ni sebelum awal lagi lah, sebelum Islam lagi. Jadi orang Arab anak dia duduk dengan Yahudi macam zaman kita hari ni lah. Orang Islam hantar sekolah anak kepada sekolah Yahudi ataupun sekolah Kristian missionary kata orang. Jadi orang ni, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak halau Bani Nadir, tuan-tuan kena ingat di Madinah ni banyak bani. Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan Bani Quraizah. Quraizah yang terakhir sekali Nabi kita halau dari Madinah. Quraizah ini alhamdulillah, anak ada bantu tuan-tuan dan puan-puan. Tengok dalam buku kita ni Madinah Munawwarah, kalau ada jarak dalam bab penduduk awal Madinah, Yahudi di Madinah ni ada banyak Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Dia panggil dia Bani ni. Dia ada tajuk dia Yahudi di Madinah. Sebab kalau tak ada nama cerita Yahudi ni tuan-tuan, kita tidak tahu apa yang terjadi di Madinah. Yahudi ni perannya dia besar, sejarah dia besar. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam buku kita lah. Kalau kita yang nama dia Madinah Munawwarah,
kelebihan dan sejarah. Orang nak pergi Madinah kena cari buku ni. Dengan kembar dia Mekah Mukarramah. Baik, jadi puak-puak orang Madinah dia letak anak dia dengan Yahudi. Falamma ujliyatin Nadir, apabila Nabi halau keluar Bani Nadir daripada Madinah, kana fihim min abna'il ansar, ada di kalangan Yahudi itu anak orang Ansar, anak orang Arab Madinah. Faqalu la nada' abna'ana, dia kata kita tak biar anak-anak kita kena halau keluar. Maka turunlah ayat Quran, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tak ada pasal dalam agama. Ayat ini sudah jelas. Agama Islam ni jelas, yang betul yang salah. Kalau anakmu nak masuk Islam, kau nak mari. Kalau anakmu nak ikut Yahudi pergi ke Khaybar, ikut dia lah. Jadi itu dia kata, kisah ni diriwayat oleh Al-Wahid dalam Asbabun Nuzul. Kata wasahaha isnadahu Ibnu Daqiq, Ibnu Katsir dan lain-lain. Maknanya sudah jelas lah kepada kita, anak orang Islam duduk dengan Yahudi, mu nak ikut makmu, nak ikut ayahmu, masuk Islam, ataupun tunduk akur kepada pemerintahan Islam. Nak ikut Yahudi, pergi sekali dengan dia, keluar daripada Madinah. Maka para jemaah sekalian ingat baik-baik, itu sabab nuzul. Itu sabab nuzul. Maka kita pergi pada tafsir, kata apa? La ikraha fid din, la yang bagi anturghimu. Tengok, tidak patut engkau paksa mana-mana orang Islam, orang-orang menganut agama Islam. Kerana Islam ni tak perlu pada paksaan. Fahuwa amrun wadihun jaliyun, ajaran yang jelas, yang terang, yang nyata, yang boleh membezakan di antara sesat dengan tak sesat. Dalil-dalilnya, bukti-bukti sudah jelas, hakikatnya sudah nyata. Faman hadahullahu ta'ala lah, Allahu Akbar, siapa yang Allah Ta'ala beri hidayah ke dalam hatinya, wasarha sadrahu, luas lapang dada dia, dia akan masuk Islam dengan jelas. Wa man a'mallahu qalbahu, na'udzubillah, mana-mana orang yang Allah Ta'ala butakan hati, kalau dia masuk Islam pun tak ada faedah, tak ada faedah, sebab dia terpaksa masuk Islam. Kita kata la, Islam ini bukan agama paksaan, tapi Islam adalah agama anutan. Jadi kita kena ingat, maka Islam ni sudah jelas di antara yang hak dengan batil, iman dengan kufur sudah jelas. Karena itu menjadi kewajipan kepada kita para pendakwah menyatakan batas iman dan kufur. Menyatakan batas iman dan kufur. Lain. Hanya kalau kita boleh nyata, kita kena buat. Kita kena jelaskan. Jangan pula tuan-tuan mudah koyak bila penceramah ustaz cerita ini iman, ni batasan dia, sempadan, alik ni kufur. Orang dua alik ni kalau pergi lompat ke sini, dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala, maka berbahaya kepada akidah dia. Ada pula orang koyak dia kata ustaz ni suka mengkafirkan orang. La, kita bukan mengkafirkan orang, kita menyatakan batas iman dengan kufur. Kalau tak nyata, tuan-tuan, tak jelas. Bila tak jelas, ramai je yang langgar, ramai langgar. Jadi kena hati-hati. Jangan marah kepada, kata orang kita sakit, bila orang mari pecik urut bertempik sakit, tendang tu pomo. Nyanyi kawan tu. Orang nyatakan batas iman dengan kufur, takut sayang kepada awak, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia mengamuk. Kita kata ini manusia yang tak reti, tak pandai bersyukur di atas nikmat keimanan yang Allah Ta'ala berikan. Sabar tuan-tuan. Bila kita kata hak ni sunnah, ini bid'ah, jangan pula tuduh ustaz ni suka membid'ahkan orang. La, menyatakan undang-undang. Mu nak ikut sunnah Nabi ni dia, langgar batas ke sini, bid'ah nama dia. Jadi hati-hatilah. Baiklah.
Maknanya maksudnya agama ini agama yang jelas, agama yang tidak ada rumit, tidak ada payah padanya, dan kita tidak paksa orang untuk apa? Untuk masuk Islam. Dia nak, dia datang. Dia tak nak, dia kekal dengan agama dia. Berapa ramai ya kawan-kawan jiran-jiran kampung kita ni non muslim, sama ada orang Siam ke, orang Hindu ke, orang Buddha ke, kita tak kelahi dengan dia. Tokek-tokek apa ni, kita boleh beli barang ni kedai dia, dapat juga buah lima sekotak, contohnya 5 tu untuk makan ya. Kalau 5 hak dia nyembah berhala tu, jangan makan, tidak boleh. Itu agama, bukan budaya. Tapi kita kena ingat, budaya dan agama berbeza. Macam hari ni 25 Disember ni ada hari besar di sisi orang bukan Islam. Nah, kita nak kata hari apa? Kalau nak kata hari kelahiran Nabi Isa AS, Nabi Isa dilahirkan oleh maknya Sayyidah Maryam, bukan anak Tuhan. Dia tu dilahirkan. Karena itulah anak awal-awal lagi memberi nasihat kepada para jemaah, jangan happy, jangan gembira dengan kumpulan yang merayakan hari mengatakan Allah Tuhan ada anak. La. Semalam lagi kita duduk perhati tengok sebahagian orang-orang Islam ni duduk ucap selamat kepada mereka. Kita mengatakan atas dasar apa kita ucap? Atas dasar apa? Kita yang tak ada keperluan apa-apa, kenapa nak ucap? Kalau ada keperluan, itu yang dikhilaf ulama. Dia kata kalau perlu diucapkan boleh ucap, tapi dengan SOP yang ketat lah. Jangan kita iktiraf agama mereka. Jadi panjang lah sebenarnya, tak sedut ucap lah, kecuali terpaksa. Baiklah para jemaah sekalian, kita hanya nasihat. Kita hanya nasihat. Orang dengar alhamdulillah, orang tak dengar, saya ada pandangan sendiri, terpulang. La ikraha fiddin, tak boleh nak paksa orang. Nak paksa orang tak boleh, tapi kita boleh jelas dan kita boleh ajar kepada orang. Tak boleh paksa. Nak kata apa? Ni orang duduk dekat masjid kita ni pun tak mari masjid, tak mari solat Jumaat, tak mari belajar, tak boleh paksa. Kita kempen, paksa tak boleh. Tapi ingat tanda tuan-tuan, anak kita, isteri kita, orang di bawah jagaan kita, kita kena paksa. Anak tak solat, bangun solat, jangan dia baca ayat Quran, la ikraha fiddin, tak ada paksa, la. No. Paksaan di sini dalam makna tak boleh kita paksa orang masuk Islam bagi orang yang bukan Islam. Tapi orang Islam kita paksa mereka melanggar, kita paksa mereka menurut undang-undang Islam. Wanita Islam wajib tutup aurat. Jangan dia baca ayat Quran, la ikraha fiddin, la. Kamu sudah ada agama, kamu orang Islam, wajib tutup aurat. Kita bapa, kita suami, wajib jaga aurat isteri dan anak-anak. Ni ayat kata tak boleh paksa. Tak boleh paksa masuk Islam, bukan tak boleh paksa ikut syariat. Jangan salah guna ayat. Ni orang pening, dia guna ayat ini la, khata. Tuan-tuan, suami mesti paksa isteri tutup aurat, jaga solat, jaga penampilan diri, jangan duduk mengah sana sini. Ayah jaga anak-anak laki-laki dengan perempuan, jangan pula baca ayat Quran ni la ikrah fiddin, kata tu untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Orang Islam wajib ikut akur undang-undang Islam. Ingat, hati-hati kita, jangan duduk main. Baiklah, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut, mana dia kufur pada taghut. Apa dia taghut ni?
Dengar ni pelajar. Inna man jahada rububiyyat at-taghut. Siapa dia tak percaya kepada taghut, dia lawan taghut, dia menentang taghut, fatabarra'a minhu, dia berlepas diri daripada ikut taghut, maka dia akan selamat. Siapa taghut? Tulis. Taghut nombor satu sekali, makna dianya at-taghut dengan makna kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Semua perbuatan yang melanggar batasan Allah Ta'ala buat, maka itu nama dia taghut. Taghut maknanya orang yang langgar batasan Allah. Min ma'budin aw matbu', sama ada dia tu disembah ataupun dia ikut ataupun dia taati, maka dia taghut. Jadi apa dia taghut? Tulis, semua orang yang melanggar batasan agama Allah, maka itu taghut. Yang kedua, taghut ialah syaitan. Syaitan itu nama dia taghut. Yang ketiga, berhala-berhala, patung-patung yang disembah, itu taghut. Yang keempat, as-sahir, ahli sihir, dan termasuklah bomoh-bomoh, dukun-dukun yang tahu benda gaib, maka itu dia panggil taghut. Banyak dah kita tahu ni. Yang kelima, orang yang membenarkan dirinya disembah oleh orang, maka itu taghut. Dia bagi anak murid dia sembah, mari duk merangkak sujud pada dia, maka itu taghut, bukan tok syekh. Tanda tuan-tuan, mana-mana tok guru, tok syekh, pak kiai, pak apapun yang membenarkan diri dia disembah oleh pengikut dia, maka itu syekh taghut nama dia. Bukan tok syekh tu, tok taghut. Ini bahaya sekali. Berapa dah kita? 5. Mana-mana kerajaan yang tidak melaksanakan undang-undang syariat Allah Ta'ala, undang-undang syariat ada, dia tak mau laksanakan, maka itu termasuk dalam taghut. Taghut termasuk juga ada. Taghut itu dia panggil orang-orang yang tidak melaksanakan undang-undang syariat, maka itu taghut. Jadi itu di antara beberapa taghut yang dikenal pasti nama-nama mereka. Maka dalam ayat ini Tuhan kata faman yakfur bi taghut, tinggalkan taghut, kufur dengan taghut. Jangan pergi sembah berhala, jangan ikut syaitan, jangan ikut orang yang tak mau laksanakan undang-undang Islam, jangan ikut. Jangan benarkan orang sembah. Jangan percaya kepada dukun-dukun, bomoh-bomoh yang duk dakwa tahu benda gaib, jangan percaya. Apa jadi? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dan dia pula beriman kepada Allah, wa yu'min billah, yakfur bit taghut wa yu'min billah. Dia kufur dengan taghut, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kukuh. Apa dia? Lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah Ta'ala amat mendengar lagi amat mengasihani. Baiklah, ayat ini ditafsir dengan beberapa ayat lain. Ayat taghut ni. Tadi saya sebut ada 7 perkara atau 8 perkara kalau kita pecahkan. Maka ayat ini ditafsir dengan ayat tulis. Yang pertama Suratul Nahli, Suratul Nahli ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا, sesungguhnya kami telah bangkit pada setiap umat itu Rasul. Dakwah dia ajak orang sembah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Itu ayat yang kedua, surah Az-Zumar ayat 17. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Orang yang menjauhkan diri daripada taghut, daripada menyembah taghut,
mereka kembali ikut jalan Allah, bagi mereka khabar gembira daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ketiga surah An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ada orang yang menyangka dakwa dia beriman kepada Allah, kepada Quran, tapi yuriduna yatahakam ila taghut, mereka nak ambil undang-undang taghut, undang-undang Yahudi, undang-undang Nasara, undang-undang pendeta, tak mau undang-undang Nabi, maka itu dia panggil taghut, iaitu orang yang nak ambil hukuman lain daripada hukum Allah, maka itu namanya taghut. Tuan-tuan tandalah ayat ni. Baik. Allahu Akbar. Wa an Qais bin Ubadah. Dengar ni, Qais bin Ubadah ni dia cerita, dia kata kuntu bil Madinah, aku duduk Madinah, fi nasin, duduk bercampur dengan orang, fihim ba'du ashabin Nabi. Jadi ada di kalangan hak dia bercampur tadi tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, nampak muka itu khusyuk. Mana orang khusyuk, tenang. Masyarakat kita ni bukan learning, zaman tu, zaman tabi'in, bila tengok muka orang tenang, khusyuk, warak, oh dia kata hazar rajulun min ahli jannah, ni ahli syurga ni, ahli syurga. Muka dia comel, senang ke dia. Fasalla rak'ataini yatajawwaz fihima, dia solat 2 rakaat ringkas-ringkas ya, mungkin di tahiyatul masjid ke, kemudian dia keluar, aku pun ikut dia, nak pergi mana dia pun ikut balik ke rumah dia. Aku minta izin nak masuk dia. Fatahaddatsna, kamu bercakap-cakap dengan dia. Bila aku nampak dia tenang, aku pun cakap, tuan, tadi bila tuan masuk masjid, orang semua kata tuan ni laki-laki ahli syurga, sebab nampak warak, tunduk, ya berjalan. Jaga main. Patut tak? Banggalah tak? Orang pakat kata kita ahli syurga. Betul sungguh. Orang ni kata subhanallah, terkejut dia. Subhanallah, ma yanbaghi li ahadin an yaqul ma la ya'lam. Tak patut. Mana-mana orang yang bercakap benda dia tak tahu, tak patut. Ingat baik tuan-tuan, kita tengok orang nampak warak, nampak juh, kuat duk pakai tasbih, tasbih ni, tasbih tak ada, pakai tangan gat, pulah lengan, gatut tekok, ahli syurga ni, tak. Mu jangan kata, sebab syurga, neraka ni hak Allah, Allah yang menentukan, bukan kita. Pandai-pandai nak bagi syurga kau orang ni. Sa'uhadditsuka limazak, aku cerita pada kamu kenapa aku tak benar, kamu kata. Dia kata pernah aku zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi. Bila aku mimpi, aku cerita ke Nabi. Dia mimpi apa? Dia kata aku mimpi ra'aituni fi raudatin, aku masuk dalam sebuah kebun, comel kebun ni, dengan hijaunya, dengan pokok-pokoknya, dengan lawa. Di tengah-tengah dia ada sebatang tiang amud daripada besi. Tapak dia di bumi, ujung dia sampai ke langit. Masya-Allah. Dan di atas batang tiang tadi ada tali yang kukuh. Aku sapa dekat tiang, ada orang kata naik, pegang tali naik. Saya kata tak mampu saya naik tinggi. Tiba-tiba datang pembantu, faqala bisyabi min khalfi, dia pegang kain aku daripada belakang, dia tolak naik. Rafa'ahu min khalfi biadi. Aku pun naik sampai ke atas.
Aku pegang dengan tali tadi. Pakai istamsik. Pegang tali ni jangan lepas. Dia bila aku sampai ratah, aku sedar, ada tali tangan. Sudah. Dia pergi cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mimpi semalam." Ingat ya? Mimpi bukan hujah. Tapi oleh kerana dia cerita ke Nabi, Nabi ikrar, jadi kuat. Dia cerita, Nabi kata, "Oh, taman yang comel tu, itulah Islam. Islam ni indah. Islam indah." Sebab itulah kita tulis dah satu kitab, nama dia Mahasinul Islam ni. Islam indah. Tuan-tuan jangan lupa lah baca kitab ni. Jangan beli saja tak baca. Nak baca macam mana tak beli, beli dulu lepas tu baca. Tiang tinggi tu, itulah dia panggil wa amudul Islam. Raudhah tu sendiri siang. Tiang tu dia panggil tiang Islam, tiang yang kukuh. Apa dia tiang Islam itu? Solat. Kalau tak ada solat, tak ada tiang, runtuh. Wa tilkal urwatu, tali yang pegang itu tali simpulan Islam yang terpasok dalam hati. Mau pegang kukuh-kukuh, kata Nabi, wa anta 'alal Islam hatta tamut. Allahu akbar. Nabi kata, mu akan duduk atas Islam ini sehingga mati. Qala warrajulu, laki-laki tadi yang bermimpi siapa? Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Allahu akbar. Hani'an lahu. Dapat hadis dalam Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Jadi yang penting bagi kita jangan mudah-mudah nak beri title pada orang ahli syurga ke ahli neraka, jangan. Abdullah bin Salam ni siapa? Dia ni telah diberi anugerah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mu dengan berdasar mimpi tadi, Allah Taala nyatakan bahawa mu akan pegang Islam sampai kamu mati. Baiklah, di akhir ayat Tuhan kata, wallahu sami'un alim. Allah Taala tahu, Tuhan dengar. Kalau betul-betul mu kufur dengan tagut, kamu beriman kepada Allah Taala sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Jadi kita kena ingatlah, bila Tuhan kata Tuhan tahu, sama ada orang itu beriman sengoti dengan rukun iman yang yang 6 ni, jangan lupa, ataupun dia hanya main-main dengan iman, dia panggil iman munafik, wal iyazbillah. Allahu akbar. Jadi ingat boleh, maknanya Allah Taala tahu sama ada betul dakwaan kamu kufur dengan tagut ataupun kamu kelentong, maka itu semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, kita sudahkan satu ayat lagi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali. Kalau kata wali itu apa? Makna pelindung, yang mengawal, yang menolong orang-orang beriman. Orang beriman pelindung dia Allah, bukan tahu. Tu kita nak kahwin anak kena jadi wali. Ayah, bapa wali kepada anak-anak dia. Sebab kita jaga, kita kawal, kita kontrol. Anak nak kahwin dengan siapa? Fulan. Hei, orang tidak beragama ni, aku tak lulus, tak boleh kahwin. Nak kahwin dengan siapa? Fulan. Oh, Masya Allah, tengok muka sejuk, mata hati nak buat natu. Jadi wali ni mengawal. Itu mana wali. Kalau tidak, tak ada wali, huru hara anak-anak kita ni. Dia pakai menikah macam ayah dengan itik tepi jalan, angguk-angguk, buat klik gawe dah. Penat kita. Tak? Jadi wali, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala wali. Jadi munasabah ayat ininya macam at-ta'lil. Tadi ayat itu kata lam fisama laha. Siapa dia pegang dengan tali Islam, tidak berpegang, maka Allah, dalam ayat ini Tuhan kata Allah sebagai wali kamu yang menjaga kamu. Mu jangan takut ke tagut. 7-8 perkara tagut tadi hapuskan. Bila kita pegang dengan Allah, tagut tak boleh kacau kita. Ingat molek. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat.
Allah keluar kamu daripada kegelapan. Kenapa zulumat dia guna lafaz jamak? Kenapa? Plural dia panggil. Lafaz jamak ni sebab apa? Sebab yang gelap itu banyak jenis. Gelap kufur, gelap maksiat, gelap taugut, gelap, semua gelap. Jalan-jalan kufur ni sangat banyak. Tapi ilan nur, cahaya itu satu je, iman satu je, beriman pada Allah itu satu. Tapi taugut 10 jalan ada, 20 jalan ada. Masa tu dia kata zulumat, jangan main. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir penolong mereka, wali mereka ialah taghut. Wali dia taghut. Apa dia taghut? Yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman. Tengok, minan nur, daripada iman, ila zulumat, kepada kegelapan ajaran-ajaran syirik pada Allah Ta'ala, ajaran maksiat. Maka dia mari dengan lafaz jamak zulumat, berbagai-bagai kegelapan dalam ajaran lain daripada Islam. Nur satu je Islam, hak lain gelap belaka. Tak kira lah Yahudi ke Kristian ke apa benda, jangan main-main. Sebab itulah tuan-tuan ana duk perhati tengok yang timbul kecelaruan dalam masyarakat ni apabila kita guna nama kepada agama yang sesat, seperti Kristian. Kalau kata Kristian sesat, ad-dallin Tuhan sebut dalam Fatihah. Kalau kata Yahudi sesat, al-maghdubi alaihim dalam Fatihah. Tiba-tiba kita kata ada kumpulan orang dulu yang beriman beragama ini. Dalam kepala otak orang sekarang, maknanya orang itu sama dengan kumpulan ni. Itu poin besar. Dia panggil tahriru mahallun niza'. Tempat punca berlaku perbalahannya bermula di situ. Sebab kita namakan orang Islam dengan orang Kristian. Bagi urus zaman kita hari ni, orang Kristian zaman kita ni Trinity, percaya Tuhan ada anak. Hari ni mereka bergembira, kita orang Islam jangan turut bergembira dengan mereka. Sebab dia gembira dengan agama dia, kenapa kita nak gembira dengan orang kata Tuhan ada anak? Marah Allah Ta'ala, murka sekali-kali. Dalam ayat Quran kata takadus samawati tafattar, langit hampir terbelah. Langit hampir runtuh. Langit nak runtuh dengan sebab kata-kata jahat si kafir. Dia kata apa? Dia kata Tuhan ada anak. Jangan main-main kita. Orang kata Tuhan ada anak, langit hampir runtuh dengan sebab itu. Tiba-tiba kita nak pergi gembira dengan orang itu, langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah. An da'autir rahmani walada. Tanda tuan-tuan, pagi ini kita kena tadabbur ayat ini. Surah Maryam ayat 88 89. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka kata Tuhan ada anak. Siapa? Ni geng Kristian ni. Hak kita dah sengih-sengih nak ucap selamat juga ni hari ni. Kenapa? Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya mereka telah melakukan satu jenayah yang besar terhadap Allah. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan demi sesungguhnya langit hampir-hampir terpecah disebabkan anggapan mereka Allah ada anak. Bumi pula hampir-hampir nyaris terbelah, serta gunung kanan pun nyaris-nyaris runtuh ranap. Lish an da'u lirrahmani walada, kerana mereka dakwa Tuhan ada anak. Ambil tuan-tuan pagi ni, hantar semua kepada grup ini. Akidah kita bukan duduk percaya Nabi Isa anak Tuhan, Isa sebagai Tuhan. Kita tak percaya. Meraihkan kepercayaan orang percaya juga satu perkara yang berbahaya. Dia kata ustaz tu kata saya tidak berbeza dengan orang, saya nak jaga akidah tuan-tuan. Itu je yang kita bincang. Jadi kita tak nak beza dengan orang nak ucap-ucap. Tapi saya kepada tuan-tuan, jaga akidah kita, jaga anak kita. Langit hampir terpecah, bumi hampir terbelah, bukit-bukit hampir bergegar, runtuh dengan sebab anda'utir rahmani walada, sebab mereka kata Tuhan ada anak. Allahu akbar. Berani kita tak sudah ucap
kalau kita tidak ada sebab. Baiklah, mari kita balik pada ayat kita ni. Jadi Allah kata jalan Allah nur satu, jalan tahu zulumat gelap gelita yang banyak. Jangan sekali-kali Allahu Akbar kita ikut puak ni. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Mana orang-orang yang tidak beriman, sama ada dia Yahudi ke, dia Nasara ke, dia apa benda ke lain daripada Islam, semuanya ila nar, ila jahannam wa bi'sal masir. Ini hukuman daripada Allah, bukan daripada kita. Ulaika hum ashabun nar, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Semua orang yang ikut tagut, mereka ini akan neraka, wal iyazu billah. Jadi jangan suka-suka kita, jangan duk main-main, mantapkan akidah kita, mantapkan keluarga kita, mantapkan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sekali-kali kita biarkan mereka terumbang-ambing dalam beragama. Jelas puak-puak Kristian yang ada hari ini adalah bukan lagi penganut agama yang dibawa oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Karena itu tidak elok kita nisbahkan kepada orang-orang yang beriman zaman dulu kepada agama ini, sebab agama ini dalam kepala otak sekarang agama yang mengatakan Tuhan ada anak. Baiklah, kita semuanya, semua agama nabi-nabi, semuanya agama Islam. Inna dina indallah Islam. Ada anda letak petikan ayat tentang agama para nabi. Semua mereka muslimun. Mereka Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah kata aku namakan agama ini Islam daripada dulu lagi sampailah kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seronok tuan-tuan yang biasa buat kajian ni, bila kita tak sebut nama ayat. Huwa sammakumul muslimina. Tulis ayat ni, ayat suratul Hajj, ayat yang terakhir, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu dengan sebenar. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Agama tu kamu ini dipelopor oleh Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah Ta'ala namakan kamu Islam, dan nabi-nabi dulu semuanya Islam. Tak usah kata Ibrahim, Allah nafi makana yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin hanifan muslima, agamanya benar sebagai seorang Islam. Jadi kita tak usah duduk iktiraf agama lain, jangan jadi pluralisme, agama ini sama. Ulama telah memutuskan bahawa siapa dia kata agama ini sama, fala dina lahu, orang itu tidak beragama. Hati-hati tuan-tuan, ini batas iman dengan kufur yang wajib diperjelaskan oleh para pendakwah. Tapi jangan kita menghukum orang ini sesat, orang ini terai, orang ini lah. Jangan kata orang ini tahu, jangan. Itu dia panggil khawarij. Khawarij menghukum orang. Tapi kita pendakwah menjelaskan hukum, itu yang perlu kepada kita semua. Jangan main. Tanda ayat tadi surah Maryam, ini surah Al-Hajj ayat 78. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita mencari 5 faedah daripada ayat ini. Kebetulan ayat kita ni ayat akidah. Kebetulan 25 hari bulan ni pula orang-orang yang berpegang kepada Tuhan ada anak bergembira, jangan turut bersama mereka. Sebab itulah anak nasihat kepada sahabat-sahabat kita, kenapa nak buat kenduri anak, kahwin anak pada hari 25? Kenapa nak buat akikah anak hari 25? Oh, dia kata hari cuti. Banyak lagi hari lain, cuti panjang. Kenapa nak ambil hari ni? Salah ke? Saya tak kata salah, tapi munasabah. Orang lain belah kek kerana Tuhan nak meraihkan anak Tuhan, kita belah kek kerana meraihkan perkahwinan. Kan tak seronok tu. Jadi cari hari lain lah. Banyak lagi hari. Kenapa pilih hari yang sama dengan hari perayaan orang bukan Islam? Les. Kenapa? Tak kira lah hari Kristian ke, hari Hindu ke, hari Buddha ke. Lain. Kita belah kek perkahwinan, dia belah kek hari
hari anak Tuhan. Kita kata tapi ada kegembiraan pada hari yang sama. Kenapa nak ambil hari itu? Buat hari lain lah. Banyak lagi hari atas dunia ni, kenapa pilih hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita bukan ekstremis, kita bukan teroris, kita bukan pengganas, kita nak jaga akidah umat. Ni ada orang, mungkin ada orang kritik pun, oh ustaz ni memanglah dia orang pondok, dia panggil tidak up to date, primitif, konservatif, macam-macam tih akan timbul lagi. Kita kata lawan dengan tih ni ada satu kumpulan lagi, kumpulan sosialis, kumpulan kapitalis, kumpulan berapa list yang besar sekali, kumpulan iblis, itu paling berat sekali. Berat itu, jangan tuan-tuan main-main. Baiklah, kita berpindah kepada 5 faedah. Tak apalah, kalau terlebih masa tuan lagi kerja, hari ni hari cuti, hari raya orang, nak gimana hari ni? Baik, hari ni jangan lari, kita mantapkan akidah kita, insya-Allah. Panggil anak-anak kita mengaji, panggil anak-anak kita dengar. Jadi kenapa sibuk dengan benda lain, kita tidak sibuk jaga akidah kita. Faedah yang pertama, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ingat molek, tak ada paksaan kepada orang kafir untuk masuk Islam. Fid dukhuli fil Islam, itu yang tak boleh paksa. Tapi kalau kamu sudah jadi orang Islam, kamu wajib tulis, kamu orang Islam wajib akur, wajib taat, wajib ikut undang-undang syariat. Jangan kata kenapa tak salat, ikut aku lah. No. Kenapa tak tutup aurat, ikut saya lah, ini hak peribadi. La. Kenapa ambil riba, ikut saya? La. No. Tidak ada pilihan bagi orang Islam kecuali wa yusallimu taslima, mesti akur taat pada syariat Allah. Yang kita tak paksa ni orang bukan Islam, yang kita tak paksa ni non muslim, tak boleh paksa. Sebab apa? Kita tak boleh paksa. Dalam surah Yunus ayat 99 Allah kata, afa anta tukrihun nas hatta yakun minin, mu nak paksa orang supaya jadi orang Islam? Tidak. Tapi kita nyatakan Islam itu pada mereka supaya mereka jelas. Sebab apa? Sebab ayat ini Allah kata, aku dah nyatakan Islam itu agama. Mu cerita pada dia kebaikan Islam, cerita pada dia undang-undang Islam. Maka ini termasuklah ayat ini juga sekaligus menolak sangkaan buruk orang mengatakan Islam ini tersebar dengan pedang semata-mata. La. Ingat 13 tahun Nabi di Mekah, bukan sekadar nak angkat senjata, nak angkat pen pun tak boleh, sebab ditindas. Tapi dakwah berjalan. Tuan-tuan jangan salah anggap, jangan terpengaruh, jangan terkoyak dengan apa, dengan diayah orang kafir. Islam ni berkembang dengan hujung pedang, ganas, teroris. Kita kata no. Islam berkembang dengan akidah, dengan penjelasan dan penerangan. Peperangannya berlaku. Peperangan yang berlaku itu semata-mata nak apa? Nak jaga agama daripada diceroboh oleh orang. Jangan main. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah kata, aku dah jelaskan Islam ini yang betul, yang salah sudah jelas. Laisa hunaka illa rusydun aw ghayyun. Dua jalan je atas dunia ni. Jalan betul Islam, aw ghayyun, jalan yang bengkok, jalan syaitan. Mau pilihlah jalan mana nak. Tak ada jalan yang ketiga. Saya nak ikut tengah-tengah, dia panggil duduk atas pagar. Duduk atas pagar. La. Sama ada mu Islam atau kufur. Dua-dua. Nah, cuma orang Islam ada tingkatan. Islam yang solid betul-betul, Islam yang campur-campur taat, ada maksiat. Tapi Islam tak boleh campur dengan kufur. Tanda tuan-tuan, Islam mungkin dicampur oleh pengikutnya dengan maksiat. Dia beriman tapi dia maksiat, berlaku. Tapi tidak ada Islam dan kufur campur sekali. La. Pagi ni kita sembah Allah, petang kadang pergi panggil taurut. No, tidak ada. Tapi kalau kata pagi ni dia solat, tengah hari tadi dia pergi ke bank riba, itu berlaku.
Pagi ni dia solat, keluar pergi berjabat jambu tak tutup aurat, itu berlaku. Tapi pagi ni Islam, petang nak pergi cabut turut tagut, tak, nak pergi sembah berhala, no, tidak akan berlaku sama sekali. Islam dengan syirik tidak ada kompromi. Tapi ada orang Islam yang buat maksiat, Allah buka pintu taubat, itu berbeza. Tanda tuan-tuan, jangan kerah tak kena tempat, jangan berlembut tak kena cara. Kerah tak kena tempat, akhirnya dia jadi khawarij, mengkafirkan orang. Berlembut tak kena tempat, dia jadi murjiah ataupun pluralism ataupun liberal ataupun ada, akhirnya orang ini terpelanting daripada agama, waliyazbillah. Hati-hati. Sebab itulah orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang ada kemampuan bercakap, berhati-hati ketika mengeluarkan kenyataan yang menyentuh akidah umat Islam. Hati-hati. Tadi saya disebut punca geger masyarakat ni sebab bila kita nak samakan Islam tu dengan Kristian, tak boleh. Ramai kita hari ni orang sebut Kristian, orang nampak gereja, nampak Isa digantung, nampak mak dia duduk-duduk baby, anak Tuhan. No, tidak sama sekali. Jelaskan akidah, mantapkan kepahaman, jangan keluk-kelik nak bawa pluralism, nak bawa liberal, nak bawa sekular dalam kehidupan beragama masyarakat, jangan sekali-kali. Yang ketiga, faman yakfur bit-taghut, siapa dia ingkar dengan taghut. Maknanya Allah Taala sebut tak mungkin seorang itu beriman kalau dia tak kena mantap iman dia tanpa dia mengetahui taghut. Jangan. Tadi tu Allah Taala ayat saya baca tadi, Allah Taala dah sebut kepada kita apa dia ayat, Allahu waliyul ladzina amanu. Ada lah ayat yang kita sebut awal-awal tadi. Allah Ta'ala ajar kepada kita Suratul Nahli tadi, Suratul Nahli ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tulis ayat 36. Dua ni mesti serentak, ajak orang beriman, sembah Allah, dan jauhkan diri daripada taghut. Dua-dua mesti jalan. Kalau tidak, habis, punah masyarakat. Dia beriman tapi dengan taghut dia percaya. Tu yang pergi duduk merayu di kubur wali-wali lah, juga minta dengan tunggu kayu lah, dengan batu semua apa ni, sebab tak kena taghut. Ini bahayanya orang yang tak kena taghut ni, cukup berbahaya. Jadi taghut ni apa? Jadi siapa dia kufur dengan taghut, barulah faqad istamsaka, barulah dia beriman dengan tali yang kukuh. Beriman saja, tak kena tahu, bahaya. Baik. Yang keempat, tulis, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia ni akan berpegang dengan tali yang kukuh. Kata di ulama tadabbur, annal a'mal tatafadal, amalan kita ni bertingkat-tingkat, iman kita pun tak sama. Ada orang yang pegang sungguh-sungguh, ada orang yang pegang, orang panggil tangan licin, gelonsor. Mana orang betul-betul pegang, mantap akidah dia, amalan dia berpegang dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW, lain dengan orang tangan licin, pegang dengan sunnah tapi licin, pergi juga pada bid'ah. Ini juga yang tidak mantap. Maka kerana itu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut iman satu ya, nur, taghut, zulumat, gelap. Nur, iman, dia panggil mufrad. Mufrad ni maknanya satu. Taghut jamak maknanya banyak. Jadi tuan-tuan belajar ke bahasa Arab, plural, singular. Nah, jamak, mufrad, jamak. Jadi mufradnya apa dia? Iman. Yang jamaknya kufur dan taghut. Ini cukup berbahaya pada jemaah sekalian. Sebab itulah kita kena tahu bahawa jalan kekufuran itu luas, jalan maksiat itu banyak, jalan yang beriman satu. Baiklah, yang terakhir, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Dalam ayat ini Allah kata Allah waliyu. Wali itu maknanya pengawal, penjaga, pemimpin, pemberi hidayah, petunjuk. Syarat dia nak dapat jagaan Allah apa dia? Berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Man amana, siapa dia beriman, fallahu yatawallal umur, Allah telah jaga kita. Hak paling besar sekali Tuhan jaga kita.
jaga akidah kita daripada kufur, daripada maksiat, daripada apa saja yang tidak baik, maka itu yang paling besar, yang paling besar. Jadi kita jadilah Allah Ta'ala wali, pemimpin kita tak sudah ikut orang lain. Kalau kata wali mu siapa? Allah. Wali orang kafir tagut. Maka nak suruh Allah Ta'ala jadi wali kita macam mana? Mantapkan akidah, kuatkan pegangan, baru jadi kita punya kekuatan. Alhamdulillah, dalam buku kecil yang kita usaha ni, nama dia Rukun Iman, ada panduannya secara ringkas di situ, ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah yang saya sampaikan bab akidah Islam, sarah kita kepada kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, khatam daripada awal sampai akhir. Tuan-tuan beli kitab dengan Jakim, tatap menadah kitab ni melalui YouTube. Kalau nak pergi kuliah lambat, YouTube cepat. Dan juga rukun iman yang saya huraikan daripada awal muqaddimah sampai 6 rukun iman sudah lengkap, walaupun videonya kualitinya kurang. Kita syarah kepada kita yang disusun oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awang wafaqahullah, 7 siri muqaddimah, kemudian 7 siri 6 rukun iman campur muqaddimah, 7 kuliah. Alhamdulillah sudah ada dalam rakaman. Jadi tamaklah perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi cerita Nabi Ibrahim AS dengan penguasa besar zaman dia, nama dia Numruz, Raja Numruz. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Alhamdulillah, hati-hati tuan-tuan dengan akidah umat kita. Pergi supermarket, pergi ke mall, kalau orang nak pasang topi merah, gambar aiskrim topi merah atas kepala anak-anak cucu, jangan dibenarkan. Itu syiar agama mereka. Walaupun tok ayah pecek loceng bagi aiskrim, bagi kuih, tak salah kata awak bagi pada orang agama awak. Kita orang Islam jangan bangga, jangan ikut terpengaruh, terkoyak dengan cara hidup mereka. Wallahu alam. Subhanakallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.